Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Dato' A.B. Rahim bin Mat Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam diiringi Dif-Dif Kehormat. Hadirin dipohon berdiri. Lagu Bangsa Johor dan Negaraku akan dinyanyikan. Hadirin dipersilakan duduk. Lagu Bangsa Johor dan Negaraku tadi diiringi oleh kumpulan kuaya PPS PPA Johor di bawah pimpinan Encik Khairul Rizwan bin Syed. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Kepekan Kuala membeli bingka sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula buka dengan alunan madah yang indah. Yang berbahagia Dato' A.B. Rahim bin Mat Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, yang berusaha Tuan Haji Mat Hasidin bin Haji Zaini, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang berusaha Tuan Haji Asri bin Ahmad, Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Negeri Johor. Yang berbahagia Profesor Dr. Wahid bin Razali, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berusaha Insinyur Haji Sanusi bin Awi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Yang berusaha Encik Azmi bin Muhammad Ali, Pengarah Bahagian Dasar Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Yang berusaha Dr. Uzair bin Abdul Malik, Pengarah Eksekutif SWM Environment Sdn Berhad, Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri, Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Persekutuan, Pengarah-pengarah negeri, pengarah-pengarah bahagian, warga pendidik, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kehebatan dan salam satu Malaysia.
Selamat datang diucapkan ke Majlis Pelancaran Kelab Gitar Semula Sekolah-Sekolah Peringkat Negeri Johor dan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara PPS-PPA dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Untuk memberkati majlis kita pada petang ini, seterusnya dijemput Imam Masjid Bandar Pontian, Imam Mahathir bin Muhammad Nur bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Di Nabi Karim wa ashabil kiramin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونسره وبركاته وهذا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sekalian keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon limpah kurnia, inayah dan riayah, taufik dan hidayah, agar kami dikurniakan kesihatan dan kekuatan, tekad dan azam dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sentiasa mendadah tangan memohon restu daripada-Mu ya Allah, untuk memberkati majlis pelancaran kelab gitar semula di sekolah-sekolah negeri Johor Darul Ta'zim, anjuran Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini, yang akan dirasmikan Yang Berbahagia Dato' Abdul Rahim bin Mat Nor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Perusahaan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam pada hari ini. Kurniakanlah nikmat dan rahmat selengkapnya. Anugerahkanlah kami kekuatan untuk menyempurnakan majlis ini, dan jadikanlah ia majlis yang dapat merapatkan silaturahim antara kami. Satukanlah hati kami dalam melaksanakan majlis ini hingga akhirnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga memohon kasih sayang-Mu ya Allah, agar jiwa dan kehidupan kami berada dalam aman di dunia, agar kami dapat mengimarahkan bumi seperti mana yang Engkau perintahkan. Maka daripada Engkaulah sahaja ya Allah, kami mohon bantuan dan pertolongan. Ya Karim, Ya Imtial, kami dengan segala rendah diri memohon agar Engkau kurniakan kami dan hamba-hamba-Mu sekalian dengan taufik dan hidayah, sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu ya Allah. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami tunaikan akan mendapat sepenuh kejayaan dalam keredaan dan restu-Mu di sepanjang zaman. Ya Aziz, Ya Ghaffar, selamatkanlah kami sekalian dari perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar negara bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan, serta matlamat wawasan sebagaimana yang kami cita-citakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahimin, peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala bencana. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan. Bersihkanlah negara kami dari segala anasir jahat. Pandulah kami semua ke jalan yang benar, adil dan saksama dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan.
Kekalkan ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan, ketenteraman dan kemakmuran dalam negara bertuah ini. Ya Karim, Ya Imtial, Ya Allah, lindungilah kami sekalian sepanjang majlis ini dan permudahkanlah segala urusan kami. Semoga dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kepada-Mu jua ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nasta'udika dinana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la darran illa kashafta wa la dinan illa qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Imam Mahathir bin Muhammad Noor di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis pada petang berbahagia ini akan diserikan lagi dengan persembahan chorus speaking daripada Sekolah Menengah Keemasan Infant Jesus Convent Johor Bahru. Untuk makluman hadirin sekalian, kumpulan yang dipimpin oleh Puan Imelda Korea ini merupakan johan pertandingan chorus speaking peringkat daerah Johor Bahru dan tempat ketiga peringkat negeri Johor bagi tahun 2012. Terimalah SMK Infant Jesus Convent dengan tajuk chorus speakingnya Go Green. Garbage into the river. Oops. All these are dirty habits of ours. Please kick these habits. Wake up from your slumber. Throw your rubbish into bins. Blue is for glass, brown is for aluminum, and orange is for paper. Moreover, recycling earns you money.
Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada SMK Infant Jesus Convent di atas persembahan itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan pula dengan persembahan pidato daripada Johan Pertandingan Pidato Piala Diraja Peringkat Negeri Johor 2013, adik Nadia Izzati binti Said dari Sekolah Tinggi Keluang dengan tajuk pidatonya Monolog untuk Alam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin mencari calon suami, tetapi untuk membawa anda semua menyelami, mendalami dan menghayati mauduk bicara saya yang berbunyi Monolog untuk Alam. Sekalian apresiasi saya hulurkan buat saudari pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk AB Rahim bin Makno, Ketua Pegawai Eksekutif PPS PPA yang berhormat Encik Mat Hasiden bin Haji Zaini, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang berbahagia Profesor Dr. Wahid bin Razali, Timbalan Naib Chancellor UTHM, pengetua-pengetua sekolah, guru-guru besar, seterusnya, dif-dif kehormat yang disanjungi dan hadirin hadirat yang dikasihi dekat di hati. Lafaz syurga saya hulurkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam integrasi pembuka bicara. Sidang umat yang bermatlamat, atas nama pembangunan, bukit-bukit ditarah, hutan belantara diteroka, pasir dikorek, sungai dan laut ditambak. Kini, dunia yang semakin tua mulai tenat akibat pencemaran air, udara, bunyi dan tanah. Frasa kitar semula pula yang mampu menjadi penawar bagi masalah ini hanya didengar, hanya dipandang, tetapi tidak pernah diamati. Majoriti mengetahui bahawa kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk dijadikan barangan yang baharu. Tetapi hanya minoriti yang mengamalkannya. Oleh itu, hayati bicara saya yang pertama, golongan pelajar berperanan dalam amalan kitar semula. Antara bahan yang boleh dikitar semula ialah kaca, kertas, plastik dan logam. Saya pasti pelajar-pelajar di hadapan saya ini mampu mengumpulkan bahan-bahan ini untuk dikitar semula. Lihat sahaja pada hari kitar semula, di mana seluruh warga sekolah dikehendaki membawa bahan-bahan kitar semula untuk dikumpulkan di sekolah. Pada hari itu, percayalah, golongan pelajar yang dilihat begitu bersemangat membawa bermacam-macam bahan kitar semula. Tetapi, sayangnya, semangat ini hanya datang sekali setahun. Rakan-rakan, tanamkan azam dalam diri untuk terus mengitar semula. Cukup dengan hanya menyediakan satu bakul sampah khas untuk membuang kertas di dalam setiap kelas. Dengan berbuat demikian, anda sudah mengurangkan kadar penebangan pokok. Sidang penonton yang penuh santun. Bicara saya yang kedua, kepentingan kitar semula kepada alam sekitar. Amalan kitar semula dapat mengurangkan kuantiti sampah sekaligus menjamin kebersihan alam sekitar kerana bahan buangan seperti botol plastik, surat khabar dan besi boleh diproses menjadi bahan mentah untuk kegunaan industri lain. Dalam hal ini, kitar semula amat penting untuk mengurangkan kos pengurusan sampah. Sampah. Kedengaran memang seperti tiada harga. Tetapi hakikatnya, kos untuk menguruskannya adalah tinggi kerana melibatkan banyak pihak dan kenderaan yang besar. Sehingga kan Malaysia telah membelanjakan 1.2 bilion ringgit Malaysia pada tahun lepas untuk kos pengurusan sampah. Kajian membuktikan dengan mengitar semula 1 tin aluminium, kita umpama menjimatkan tenaga elektrik selama 3 jam daripada penggunaan televisyen. Sidang saksi yang saya muliakan,
izinkan saya meneruskan bicara saya yang ketiga. Akibat mengabaikan amalan kitar semula. Sekiranya rakyat Malaysia masih berkeras kepala dan enggan mengamalkan kitar semula, kesan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia pada masa hadapan ialah masalah longgokan sampah. Dan jika ini benar-benar berlaku, 290 tapak pelupusan sampah di Malaysia tidak akan mencukupi dan terpaksa mencerobohi ruang hidup kita. Apa yang lebih teruk lagi ialah sampah yang dibiarkan bersepah akan menjadi tumpuan haiwan-haiwan pembawa penyakit seperti gagak, tikus dan nyamuk. Peningkatan dalam kes-kes penyakit kencing tikus atau leptospirosis, demam malaria dan denggi sememangnya membimbangkan rakyat Malaysia. Sekiranya tubuh dijangkiti penyakit-penyakit ini, kesihatan kita akan mulai merosot dan tidak mustahil kita akan mati. Para hadirin yang dihormati sekalian, sesungguhnya kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berganding bahu dengan pihak kerajaan untuk memelihara alam sekitar melalui kitar semula. Kita tidak mewarisi alam sekitar ini daripada nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya daripada generasi akan datang. Oleh itu, jagalah alam sekitar ini agar anak dan cucu kita dapat menikmatinya. Kata-kata Mahatma Gandhi ini jelas menunjukkan bahawa alam sekitar ialah harta yang paling berharga. Akhir kata, amalkan kitar semula dan jadilah pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara yang akan meneraju negara Malaysia dengan cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada adik Nadia Izzati binti Said di atas persembahan pidato beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon, kata Alwan. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya ingin menjemput yang berusaha Tuan Haji Mat Hasidin bin Haji Zaini, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati saudara-saudari pengacara majlis, yang berbahagia Datuk Abdul Rahim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, yang berusaha Tuan Haji Asri bin Ahmad, Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Negeri Johor, yang berbahagia Profesor Dr. Wahid bin Razali, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat, yang berusaha Tuan Haji Muji bin Salimun, Pegawai Daerah Pontian, yang berusaha Tuan Haji Engineer Sanusi bin Awi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, yang berusaha Cik Azmi bin Muhammad Ali, Pengarah Bahagian Dasar Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negeri, yang berusaha Dr. Uzair bin Abdul Malik, Pengarah Eksekutif SWM Environment Sendian Berhad, yang berusaha Ketua-Ketua Sektor, Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah Negeri Johor, Pengetua-Pengetua, Ketua-Ketua Jabatan, Guru-Guru Besar, Wakil-Wakil Pengetua Sekolah, Rakan-rakan media, sidang para pelajar, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul
di petang ini dalam majlis pelancaran Kitar Semula Sekolah-Sekolah Negeri Johor. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah sudi menjemput saya, dan pada kesempatan ini juga sukacita saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua, khususnya Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Jabatan Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah, pengetua-pengetua, guru-guru besar dan semua yang terlibat, dan saya amat menghargai segala usaha yang telah dilakukan ini. Program ini adalah kolaborasi antara PPS, PPA dan JPN Johor dalam usaha memupuk hubungan kerja atau smart partnership antara sesama agensi kerajaan dalam melaksanakan aktiviti Kitar Semula di sekolah dengan menitik beratkan pendidikan peringkat awal pembentukan minda masyarakat terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar dan pembudayaan amalan Kitar Semula dalam kehidupan sehari-hari. Menyedari hasrat ini, amalan kita Kitar Semula ini perlu disemai di peringkat awal generasi muda lagi. Saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor amat berbesar hati dalam menjalin hubungan kerjasama bagi menubuhkan kelab Kitar Semula di semua sekolah rendah dan menengah di seluruh negeri Johor melalui modul latihan yang telah dipersetujui dan akan digunapakai secara menyeluruh. Sidang hadirin, sebagai agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan pendidikan anak bangsa, penubuhan kelab Kitar Semula ini memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk perkembangan potensi murid secara holistik dan bersepadu demi melahirkan insan yang seimbang dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Ia juga selari dengan usaha untuk melahirkan model insan yang berkemahiran, berilmu, berakhlak mulia dan berketerampilan. Jumlah keseluruhan sekolah yang terlibat dalam penubuhan kelab Kitar Semula ialah sebanyak 1,174 sekolah, terdiri daripada 903 buah sekolah rendah dan selebihnya 271 buah sekolah menengah. Tahniah saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penubuhan kelab tersebut. Penglibatan pihak sekolah menunjukkan bahawa Jabatan Pendidikan Johor berkomited dan sentiasa memberi sokongan terhadap agensi luar yang ingin bekerjasama dengan jabatan ini bagi melaksanakan aktiviti Kitar Semula demi pembentukan minda pelajar ke arah pemikiran kelas pertama. Dan melalui platform ini, kita sebenarnya membuka peluang dan kepada para pelajar untuk menerapkan amalan Kitar Semula sejak di bangku sekolah lagi. Melalui penubuhan kelab Kitar Semula ini, pelbagai manfaat dan insentif telah diberikan selain daripada pendedahan terhadap kesedaran golongan pelapis pemimpin negara masa hadapan. Penyertaan dalam kelab ini telah mendidik dan mendedahkan para pelajar bahawa terdapat jenis sisa yang bernilai dan boleh mendatangkan pendapatan, dan seterusnya menggalakkan pelajar untuk membuat pengasingan terhadap sisa tersebut. Pemahaman dan amalan Kitar Semula perlu dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat bagi memastikan bumi kita yang dihuni ini tidak menjadi kebanjiran dengan longgokan sampah. Hakikatnya memang banyak barang di sekeliling kita yang boleh diasingkan dan di Kitar Semula seperti barangan yang diperbuat daripada plastik, kaca, kertas dan juga aluminium. Pembuangan sampah pada tempat yang sepatutnya juga perlu dijadikan amalan supaya sikap cintakan kebersihan dapat dipupuk dan disemai. Terdapat banyak lagi fakta yang menarik berkaitan dengan teknologi Kitar Semula yang boleh dikongsikan
kepada tuan-tuan dan puan-puan, tahukah bahawa tuan-tuan dan puan sekalian, sampah yang dibuang itu jika dikumpulkan boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik bagi kegunaan domestik. Tidak cukup sekadar itu, sampah juga mampu ditransformasikan untuk kegunaan sumber seperti penggunaan streka, alat pemanas badan selain gas untuk memasak. Melalui pembacaan yang dibuat jauh di Copenhagen, Denmark sana, yang merupakan antara kota yang terbesar di dunia, sebuah loji jana kuasa elektrik hasil proses sampah sedang giat dibina. Sesungguhnya banyak lagi contoh-contoh teknologi yang dapat digunakan melalui sumbangan apabila kita mengoptimasikan sampah ataupun sisa pepejal yang dibuang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Johor sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan tahniah kepada penganjur, khususnya ialah daripada Perbadanan PPS-PPA yang telah mengambil inisiatif mengadakan satu program besar seluruh negara yang menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat perlu ditanamkan dari semasa ke masa untuk kita mengaplikasikan amalan supaya dapat membuat kitar semula dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai orang awam, kita sebenarnya turut berperanan dalam pengurusan sisa pepejal. Oleh sebab itu, mindset masyarakat perlulah diubah sejajar dengan minda kelas pertama negara maju. Sesungguhnya amalan yang baik ini akan dilaksanakan dan diamalkan melalui satu proses kesedaran yang diberi dan dimotivasikan dari semasa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, laporan pada hujung tahun lepas saya rasa amat mengejutkan masyarakat Malaysia, iaitu kawasan sekitar stesen pemindahan sisa pepejal di Taman Beringin, Kepung, Kuala Lumpur dipenuhi longgokan sampah apabila kontraktor yang diberikan tanggungjawab mengutip sisa buangan bertindak menimbunkan sampah di tepi jalan lingkaran tengah 2 atau MRR2 berhampiran stesen itu. Implikasinya bukan sahaja menyebabkan puluhan ribu penduduk di kawasan perumahan berdekatan terpaksa menghidu bau busuk sepanjang hari, tapi juga telah mengakibatkan kesesakan lalu lintas sepanjang lebih 3 km dari Batu Cave ke Damansara, di samping menjejaskan imej negara kepada pelancong asing. Perbuatan seperti ini sepatutnya tidak berlaku jika kita dari awal lagi mengamalkan tanggungjawab pentingnya menguruskan sampah dengan baik dan khususnya dalam konteks mengamalkan kitar semula. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebelum mengakhiri ucapan ini melahirkan rasa bersyukur atas usaha yang dijalankan oleh pihak PPS-PPA untuk membentuk minda pelajar kita supaya peka terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kebersihan dan keamanan kesejahteraan alam sekitar. Semoga didikan yang kita semai melalui kelab ini dan juga pendidikan yang lain yang berkaitan dengan alam sekitar pada awal muda lagi akan melahirkan generasi yang bertanggungjawab dan seterusnya menjadikan negara kita negara yang sejahtera dan akan terus menjadi negara maju kelas pertama bersama dengan penduduknya yang berminda kelas pertama. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada yang berbahagia Datuk Abdul Rahim bin Makno dan seluruh warga PPS-PPA yang tidak pernah jemu untuk mentransformasi minda pelajar kita ke arah generasi berfikiran ke hadapan. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Burung merpati dua sejoli bertinggik di atas pohon cermai. Moga majlis hari ini terkesan kepada orang ramai.
Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Mat Hasirin bin Haji Zaini di atas ucapan sebentar tadi. Pergi ke pantai mencari lokan, rehat berteduh di pohon jati. Ucapan perasmian kita nantikan, mari bersama kita hayati. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berbahagia Dato' A.B. Rahim bin Mat Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan pelancaran kelab kitar semula sekolah-sekolah peringkat negeri Johor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati saudara pengacara majlis yang berusaha Cik Mat Hasirin bin Haji Zaini, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang berusaha Tuan Haji Insinyur Sanusi bin Awi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal PPS PPA, yang berusaha Tuan Haji Asri Ahmad, Pengarah Perbadanan Negeri Johor, yang saya hormati Tuan Haji Muji Salimun, Pegawai Daerah Pontian, yang berbahagia Profesor Dr. Wahid Razali, Timbalan Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, yang berusaha Dr. Uzair bin Abdul Malik, Pengarah Eksekutif SWM Environment Sdn Bhd, Encik Azmi bin Muali, Pengarah Bahagian Dasar Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Malaysia, Ketua-Ketua Jabatan, Pengetua-Pengetua Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah, para pelajar dan rakan media serta para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama-sama hadir ke majlis pelancaran kelab kitar semula sekolah-sekolah di seluruh negeri Johor pada petang yang berbahagia ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih pada Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang telah pun sudi untuk mengadakan kerjasama yang erat dalam program yang dilaksanakan oleh PPS PPA. Terima kasih juga kepada semua para hadirin, terutamanya daripada pihak pendidikan negeri, pengetua-pengetua, guru besar dan para pelajar yang sudi hadir dan memeriahkan program kita pada petang ini. Ini adalah satu petanda bahawa sokongan yang diberikan ini boleh menjelmakan suatu kesan yang besar kepada pembangunan sosial dan pendidikan kita di masa akan datang. Sememangnya untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang persekitarannya bersih, sebersih-bersihnya dan sejahtera menjelang tahun 2020, dan mempunyai masyarakat yang terdidik dan mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kebersihan sekeliling, ianya adalah satu cabaran yang begitu besar. Tanpa disedari, tuan-tuan dan puan-puan adalah juga merupakan pihak yang bertanggungjawab dan penting dan menjadi tulang belakang kepada hasrat
dan matlamat yang ingin kita laksanakan ini. Para hadirin sekalian, Perbadanan Pengurusan Sisa Pejal dan Pembersihan Awam atau ringkasnya PPS-PPA berperanan dalam mengawal selia syarikat konsesi bagi memberikan perkhidmatan kutipan sisa pejal yang mampan dan teratur serta sistematik dan berkesan di seluruh kawasan jagaan kami. Ini termasuklah pembersihan sisa pejal, kutipan sampah, itu juga longkang dan pemotongan rumput dan lain-lain yang berkaitan dengan kebersihan awam. Ini telah pun dilaksanakan melalui pelaksanaan yang diberi tanggungjawab kepada syarikat konsesi iaitu syarikat SWM Sdn Bhd di kawasan atau zon sebelah selatan iaitu di Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Dan saya pada pagi tadi sempat juga membuat lawatan turun padang terhadap tahap kebersihan di Pontian ini. Dan alhamdulillah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan para pelajar juga boleh membuktikan atau menyaksikan bahawa tahap kebersihan di Pontian adalah sangat baik. Tahniah kepada PPS-PPA dan juga SWM. Bagaimanapun, ada lagi perkara-perkara yang boleh ditambah baik. Saya dipahamkan Majlis Daerah Pontian telah pun melaksanakan tugas yang sebaiknya dan juga telah pun memberikan sumbangan kewangan yang cukup seperti mana yang telah dituntut oleh PPS-PPA. Dan alhamdulillah, dengan keadaan yang seperti ini, saya ingin memberikan jaminan bahawa selepas ini Bandar Pontian kita akan jadikan bandar yang bersih sebersih-bersihnya. Dan di samping itu juga kita ingin menukar ataupun mentransformasikan masyarakat di sekeliling ini supaya mereka juga menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah merata-rata, tidak membuat littering dan sebagainya. Dan kerjasama dengan majlis daerah akan diteruskan dan berbagai program kempen akan diteruskan untuk menjadikan bandar ini menjadi bandar antara yang tercantik, terbersih dan terwangi sekali lah. Sebab saya kata, saya dah melawat tadi, petang tadi, saya melawat longkang-longkang di tepi-tepi pantai tu. Longkang dah bersih, tetapi baunya tu masih ada lagi. Jadi saya kata, kalau boleh di masa akan datang, dia macam sabun bris. Nampak bersih dan baunya pun bersih. Begitulah kita mengharapkan Bandar Pontian di masa akan datang menjadi kebanggaan kita, warga Pontian di masa akan datang. Itu adalah harapan kita supaya ianya menjadi suatu kenyataan. Para hadirin sekalian, PPA melalui perancangan strategiknya telah menggariskan beberapa trust strategik. Di antara trust strategik utama bagi tahun 2014 hingga 2020 ialah melaksanakan transformasi minda masyarakat supaya mereka menjadi masyarakat yang bertanggungjawab terhadap kebersihan sekeliling mereka. Ini adalah satu pendekatan yang pada pandangan saya kebanyakan jabatan tak berani nak menekankan mentransformasi minda ni, sebab itu adalah suatu perkara yang paling sukar dan mencabar sekali untuk dilaksanakan. Tetapi we take that challenge and we want to help the society that we can change our mindset, menjadikan kita masyarakat seperti masyarakat negara maju yang sayangkan persekitaran kita, sayangkan environment ataupun kita punya pendekatan kebersihan yang kita laksanakan nanti. InsyaAllah Malaysia juga boleh menjadi sebuah negara yang dicontohi oleh negara-negara lain sebagaimana negara maju seperti Singapura, Jepun, Denmark dan lain-lain. Kita ada 7 tahun lagi untuk mentransformasikan masyarakat kita, membudayakan suatu yang sangat baik ini, dan saya percaya dengan kerjasama semua pihak kita boleh mencapainya. Dan saya sangat-sangat yakin ini dapat dilaksanakan kerana pihak sekolah, Jabatan Pendidikan telah menyahut undangan kita untuk bekerjasama untuk melaksanakan program secara menyeluruh dan total di seluruh negara. Untuk makluman, kita telah pun melancarkan program kita semula dan pertandingan kita semula di seluruh negara. Dan ini adalah satu pendekatan yang luar biasa pada pandangan saya, dan sokongan yang diberikan oleh semua pihak sekolah sangat membanggakan, dan tahniah kepada jabatan pelajaran di semua negeri-negeri di seluruh negara kita. Dan saya pun ingin
jugalah kalau boleh. Banyak-banyak sekolah ni nanti, sekolah penggawa barat ni nanti menjadi contoh dan teladan jugalah di Johor. Mungkin sekolah-sekolah lain boleh juga bersaing dengan singkat untuk menjadikan satu motivasi untuk menjadikan negeri Johor antara negeri yang terbaik di dalam pelaksanaan kitar semula di masa akan datang. Para hadirin dan hadirat sekalian, segala usaha PPSPA untuk melaksanakan program pembersihan ini memang suatu yang mencabar. Saya tahu bahawa walaupun kita letakkan sejuta pekerja sama ada pekerja SWM dan kontraktor-kontraktor lain untuk membersihkan kawasan, sekiranya ia terus dilaksanakan tetapi masyarakat sendiri tidak menghargai tindakan-tindakan yang dilaksanakan ini, saya percaya ianya tidak mungkin terlaksana. Tadi sendiri saya masa melawat, saya nampak pagi-pagi lagi SWM dah membersihkan kawasan, tetapi pihak kedai dan sebagainya membuang sampah pula di dalam longkang dan sebagainya. Jadi longkang pun jadi tersumbat dan sebagainya. Ini adalah minda yang harus kita sama-sama tukar. Para hadirin dan hadirat sekalian, PPSPA memberi fokus kepada program-program yang berkaitan dengan kitar semula, memandangkan bahawa kitar semula adalah salah satu daripada strategi untuk mengurangkan sisa pepejal di dalam peringkat environment di sekeliling kita. Pendekatan ini diharapkan dapat membuahkan hasil supaya barangan kitar semula ini dapat dijadikan bahan yang berguna. Di negara-negara maju, mereka telah pun menukar minda mereka bahawa sampah sarap ataupun sisa pepejal bukan lagi dianggap sebagai sisa pepejal. Mereka telah menganggapkan sisa pepejal atau sampah ini sebagai sumber untuk tenaga dan sumber untuk digunakan untuk memproses barangan-barangan lain untuk dijadikan bahan-bahan produk-produk yang boleh dijual dalam keadaan atau value added produk yang lebih tinggi nilainya. Ini adalah satu pendekatan yang harus juga kita ikuti di negara kita. Jadi dalam hal ini PPSPA sangat-sangat mengharapkan bahawa sokongan dari masyarakat dan juga dalam hal ini di peringkat sekolah akan melaksanakan program kitar semula dengan jauh lebih bersemarak dan bersemangat. Saya pun tadi apabila mendengar pidato daripada pelajar kita yang cilik tadi itu, memang naik bulu roma saya bagaimana beliau menyampaikan maklumat-maklumat tentang bagaimana pentingnya kitar semula dilaksanakan di peringkat negara kita. Tahniah kepada pelajar kita tadi yang telah pun memberikan satu informasi dan pendekatan yang begitu bersemangat sekali. Dalam hal ini, PSPPA telah pun menyediakan model atau modul kitar semula untuk dilaksanakan di peringkat sekolah-sekolah. Diharapkan modul ini dapat membantu pihak sekolah dan pelajar dan guru-guru untuk melaksanakan program kitar semula dengan jauh lebih berkesan di masa akan datang. PPSPA telah pun mengatur pelbagai program bagi memastikan aktiviti 3R dijadikan amalan dan budaya masyarakat Malaysia. Beberapa program telah pun diperkasakan dan diperluaskan pelaksanaannya, iaitu melaksanakan bank kitar semula di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di tadika. Aktiviti kitar semula yang dilaksanakan bukan sahaja di peringkat sekolah, malah di peringkat komuniti dan peringkat industri. Diharapkan tahap kitar semula kita yang pada ketika ini hanyalah 12% di seluruh negara dapat ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 22% di masa akan datang apabila kita mencapai tahun 2020. Ini sebenarnya memang masih jauh lebih rendah daripada kadar kitar semula yang dilaksanakan di negara-negara lain, negara maju. Contohnya seperti di negara Thailand pun telah mencapai lebih pada 40%. Di negara Jerman ianya telah mencapai 70%. Di UK telah mencapai 45%. Di Singapura pun telah melebihi 50%. Jadi kita punya kedudukan memang jauh lebih rendah. Oleh kerana itulah PPSPPA melaksanakan program secara besar-besaran ini untuk memberikan kesedaran kepada semua pihak termasuk pelajar-pelajar untuk melaksanakan program kitar semula dengan jauh lebih hebat di masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam pada itu PPSPA juga ingin memaklumkan bahawa selain daripada program-program yang dilaksanakan, kita juga harus
mengadakan program-program yang strategik bekerjasama dengan beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini, PSPA telah pun juga giat melaksanakan program bersama dengan pihak-pihak universiti untuk menyediakan program penyelidikan dan juga kerjasama dari segi sumber manusia untuk kita melaksanakan program kita dengan jauh lebih berkesan dan mengutarakan teknologi-teknologi dan kaedah-kaedah baru melalui pendidikan-pendidikan yang akan dilaksanakan oleh pihak universiti. Oleh kerana itu, pada hari ini kita akan mengadakan memorandum persefahaman atau MOU dengan Universiti Tun Hussein On. Ini pun universiti di kawasan sebelah sini juga, iaitu di Parit Raja. Untuk makluman, saya lahir daripada Parit Raja. Jadi UTHM itu pun macam tempat saya jugalah, selalu saya bermain di situ. UTHM merupakan salah satu daripada universiti yang utama yang banyak menjalankan kajian-kajian di dalam bidang teknologi kejuruteraan. Dan dalam hal ini, kita nampak UTHM boleh memberikan sumbangan yang besar dalam pengurusan sisa pejal, terutamanya dalam aspek kejuruteraan dan juga pembangunan teknologi-teknologi baru. Saya harap dengan adanya MOU yang akan ditandatangani pada petang ini nanti, ianya akan memberikan satu kaedah dan gerak kerja yang jauh lebih berkesan untuk membolehkan kita mencapai tahap penyelidikan yang lebih mampan dan mantap di masa akan datang, yang akan menghasilkan inovasi-inovasi yang boleh dimanfaatkan oleh peringkat negara di masa akan datang. Untuk makluman para hadirin sekalian, pelbagai inisiatif telah pun giat dilaksanakan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, dan kita ingin memaklumkan bahawa selain daripada program-program yang kita laksanakan, dalam kaedah kita melaksanakan perubahan minda masyarakat, kita juga akan melaksanakan apa yang saya panggil penguatkuasaan yang berkesan. Oleh kerana itu, saya ingin maklumkan di sini bahawa sekarang ini kita telah pun mengadakan program pembasmian atau memerangi sampah-sampah longgok dan sampah haram yang menjadikan eyesore ataupun menyakitkan mata kita di kawasan-kawasan tertentu. Oleh kerana itu, kita telah pun mengadakan program yang jauh lebih berkesan dan berimpak tinggi, iaitu dengan menutup kawasan-kawasan itu, dan kita memberikan amaran yang jelas dan keras kepada mana-mana pihak sekiranya mereka melakukan lagi pembuangan sampah di tempat yang tidak sepatutnya, tindakan undang-undang akan diambil. Untuk makluman, pada ketika ini kita telah pun menyediakan kertas-kertas siasatan untuk mengambil tindakan dan pendakwaan kepada pihak-pihak yang berkenaan kerana membuang sampah merata-rata. Dan saya harap tindakan ini tidaklah dilaksanakan di Pontian ini sekiranya masyarakatnya juga telah pun menjaga kebersihan sekeliling. Tidak patut kita melaksanakan undang-undang sekiranya mereka telah pun dididik dan melaksanakan nilai-nilai murni dengan menjaga kebersihan sekeliling. Jadi saya harap di masa akan datang, Pontian menjadi contoh teladan dari segi pembangunan masyarakatnya, pembangunan mindanya dalam pengurusan sisa pejal dan juga sampah sarap yang berada di sekeliling. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada Yang di-Ketua Majlis Daerah Pontian yang sama-sama telah pun bekerjasama melaksanakan program kebersihan di sekeliling, pihak Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan semua jabatan-jabatan yang terlibat, termasuklah pejabat daerah dan juga pejabat-pejabat yang lain yang telah pun sama-sama mengadakan kerjasama yang erat dalam memastikan daerah Pontian dan Negeri Johor menjadi contoh dan teladan dalam program kebersihan dan kitar semula di masa datang. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran Kelab Kitar Semula sekolah-sekolah seluruh negeri Johor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Ibrahim bin Manur. Dijemput para tetamu kehormat untuk naik ke pentas mengiringi yang berbahagia Datuk Ibrahim. Dijemput yang berbahagia Datuk Ibrahim untuk naik ke kehormat.
Januari 2013. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Ibrahim. Seterusnya, majlis akan teruskan dengan penyerahan sijil kelab gitar semula sekolah-sekolah negeri Johor dan penyampaian sijil pelancaran pertandingan gitar semula Peringkat Kebangsaan tahun 2014. Dijemput Tuan Haji Baharul bin Ali, Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Seterusnya, Puan Hajah Fatimah binti Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Dijemput Tuan Haji Abdul Manaf bin Muslimin, Pegawai Pendidikan Daerah Keluang. Seterusnya, Tuan Haji Matsuki bin Syahri, Pegawai Pendidikan Daerah Pontian. Tuan Haji Hamzah bin Ahmad, Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Segamat. Jemput Yang Berbahagia Datuk Ibrahim bin Makmur, Ketua Eksekutif SK, dan Yang Berjaya Tuan Haji Wan Haslim Haji Zaini, Pengarah Syafi'i di Johor untuk menandatangani pertimbangan FOI. Seterusnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Ibrahim bin Makmur dan Yang Berbahagia Profesor Dr. Wahid bin Razali, Kepala Profesor Pendidikan dan Inovasi Universiti Universitas Malaysia untuk menandatangani dokumen tersebut. Dijemput Tuan Haji Mat Hasirin, Kepala Daerah Negeri Johor untuk menerima cenderamata daripada Datuk Ibrahim. Seterusnya, dijemput Datuk Ibrahim untuk menyerahkan cenderamata kepada Wakil UTHM. Seterusnya adalah penyerahan cenderamata daripada pihak UTHM kepada Yang Berbahagia Datuk Ibrahim. Seterusnya adalah cenderamata daripada Perbadanan Keputusan Siswa Kerja Negeri Johor kepada Datuk Ibrahim.
Majlis mengucapkan doa terima kasih kepada Dihjen Berhormat di atas penyempurnaan acara sebentar tadi. Majlis akan dihidangkan dengan sebuah persembahan khas daripada Community College Red and Stompers daripada College Community Tanjung Pirai Pontian yang dipimpin oleh Puan Novina Harlin binti Husin Mia.
Majlis merakamkan dan terima kasih kepada kumpulan Community College Road and The Stompers di atas persembahan sebentar tadi. Dengan itu, berakhirlah sudah majlis pelancaran Kelab Gitar Semula Sekolah-Sekolah Peringkat Negeri Johor tahun 2014 dan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara BPSPP dengan JPN Johor dan UTHM. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua tetamu berhormat, ketua-ketua jabatan, warga pendidik, rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir menjayakan majlis pada hari ini. Sebelum berpisah, majlis dipersilakan yang berusaha Tuan Haji Asri Ahmad, pengarah PPSP Negeri Johor untuk menjemput dan mengiringi semua tetamu berhormat ke tapak pameran dan sidang media. Dipersilakan.